Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mega berara, indah berbalam di pupuk bayu ke pohon ara. Pemanis kalam, selamat malam, awal bismillah, pembuka bicara. Yang bersihat Tuan Pengetua, Tuan Haji Idil bin Mat. Yang dihormati penolong kanan pentadbiran Ustaz Najah Salam bin Muhammad Ghazali. Puan Kainisa binti Karim, merupakan hal ehwal murid. Puan Wan Najibah binti Wan Sulaiman, penolong kanan ko-kurikulum, guru-guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Kamera ni. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi. Kerana dengan limpah dan hidayah dapatlah kita bersama-sama di dalam program Kalam Ilmu Perkongsian Pelajar Cemerlang SPM 2020. Untuk pengetahuan semua, bersama kita pada malam ini iaitu Saudara Muhammad Ashraf Omar bin Abdul Rahim dan Muhammad Fakhur Rizal Wahab, dan mereka ini merupakan pelajar dan ketua umum di Sekolah Agama Menengah Rawang. Bagi Fakhrul Nizam, dia merupakan ketua asrama pada tahun 2020. Tahniah kami ucapkan kepada dua orang pelajar ini yang menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam tahun 2020. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, majlis mempersilakan Wakil Pembimbing Rakan Sebaya, Saudara Muhammad Adib bin Razali, merupakan murid tingkatan 4 Hambali, untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu saja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon hidayah, kurniakanlah kesejahteraan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menyimak ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah, menghubungkan silaturahmi, hubungan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan kehadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami memohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi.
Emas tempawan buatmu puteri, busana indah di malam kelam. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata laluan. Sebagai tirai pembuka bicara pada malam ini, majlis mempersilakan Tuan Pengetua, Tuan Haji Idil bin Mat untuk menyampaikan ucapan sempena program Kalam Ilmu Perkongsian Pelajar Cemerlang SPM 2020. Majlis mempersilakan. Tuan Haji. Sekejap ya, Tuan Haji Ya, Tuan terleft. Haji. Mungkin dia ada Terleft gangguan. rasanya. Tuan Haji. Sekejap. Okey, Okey, Tuan Haji dah masuk. Okey, MC boleh jemput sekali lagi. Okey, saya Haji. Okey, emas tempawan buatmu puteri, busana indah di malam kelam. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata laluan. Sebagai tirai pembuka bicara pada malam ini, majlis mempersilakan Tuan Pengetua, Tuan Haji Idil bin Mat untuk menyampaikan ucapan sempena program Kalam Ilmu dan Perkongsian Pelajar Cemerlang SPM 2020. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang berusaha Ustaz Najah Salam penolong kanan Jiran, Ustazah Khairunisa penolong kanan Hem, Ustazah Wan Najibah penolong kanan co-curriculum, barisan GKMP, barisan guru-guru, anak-anak pelajar, dan juga dua orang yang kita jemput khas pada malam ini, iaitu Muhammad Ashraf Nizam bin Wahab. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama-sama untuk perkongsian satu ilmu, satu pengalaman daripada rakan kita yang telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam perpisahan SPM 2020 yang lepas. Dan malam ni kita jemput bersama-sama dua orang ini bersama-sama dengan pelajar tingkatan 4 dan 5 untuk kita mengambil pengalaman berharga mereka, kumpulan pertama yang menghadapi PDPR, ya. Inilah batch yang pertama ataupun orang yang pertama yang berhadapan dengan PDPR, dan telah dibuktikan bahawa PDPR itu bukanlah penghalang untuk kita nak mencapai kecemerlangan, ya. Jadi apa tipnya, apa petuanya, apa resepinya, bagaimana beliau dua orang ini menghadapi PDPR. Jadi kita dengar nanti dan kita ambil manfaat daripadanya, ya. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada UBK yang telah menganjurkan atau mengadakan program ini, suatu yang sangat berharga, sangat baik untuk kita sebagai satu perkongsian, dan saya rasa ianya juga bersesuaian ataupun memberi manfaat kepada guru itu sendiri, ya. Sebab guru yang mengajar boleh mendapat satu intipati yang terbaik bila mana ada satu respon daripada pelajar tentang PDPR, boleh ikatkan dari segi PDPR bagaimana dua orang ni boleh dapat cemerlang. Dan saya semasa SPM 2020 saya tidak berada di sini, ya. Saya masih belum datang di sini, tetapi
dua orang pelajar ni saya rasa tahun 2016 tingkatan 1 jadi saya mengajar tingkatan 1 dan sempat bersama dengan saya tingkatan 2 semasa 2017 sebelum saya berpindah. Jadi masih lagi saya sempat bersama mereka 1 tahun sebulan semasa 2016 dan 2017. Cuma saya tak ingat sama ada saya mengajar mereka PJ ataupun tidak kan. Tetapi maknanya saya sempat bersama-sama dengan mereka lah ya. Dan saya ucapkan tahniah banyak-banyak kepada mereka ya dalam dan juga seluruhlah kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun lepas yang ataupun yang telah mengambil SPM pada 2020 yang lepas ya di atas kecemerlangan ataupun keputusan yang dapat apapun ada kita redha dengan apa yang kita dapat dan kita usaha lagi insya-Allah tapi malam ni insya-Allah kita nak selongkar bagaimana dua orang ni boleh cemerlang dengan PDPR dalam orang kata apa belajar lebih banyak di alam maya kan jadi bagaimana mereka menghadapi suasana begitu untuk cemerlang ya. Terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf saya tidak dapat bersama-sama sehingga ke akhir nanti sebab saya ada satu mesyuarat untuk anugerah pelajar SPM Cemerlang bagi Kariah Surau Bandar Tasik Puteri ya. Jadi kita akan buat pada malam besok. Jadi malam ni ada satu mesyuarat yang terakhir lah. Jadi waktu saya berada di surau walaupun secara Google Meet pun ada di tempatnya kan. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada semua guru-guru, kepada semua pelajar-pelajar, kepada dua orang yang duduk depan kita ni ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita merestui perjuangan kita ya. Itu saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengetua di atas kesudian menyampaikan ucapan sebentar tadi. Pihak majlis juga mengalu-alukan kehadiran Puan Mama selaku penolong kanan haul ehwal murid ya di Sekolah Agama Sampaya Jaras. Okey, selamat datang Puan. Okey, terima kasih kerana dapat bersama-sama kami di dalam program ini. Okey, tanpa membuang masa, saya teruskan majlis dengan pertama daripada perkongsian daripada saudara Muhammad Asraf Omar bin Abdul Rahim. Majlis mempersilakan. Jom Pak Kedul. Baik. Jelas tak suara saya? Jelas. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya muliakan barisan takdir Sekolah Agama Negara Rawang yang masing-masing sekarang telah berwajah baru. Insya-Allah. Seterusnya kepada barisan guru-guru, guru-guru saya yang saya sangat hormati, barisan Badan Kepimpinan Sekolah yang saya sangat hormati juga kerana tetap menggalas tugasan walaupun di rumah. Seterusnya buat adik-adik yang disayangi serta dikasihi Allah SWT. Okay. Jadi insyaAllah tanpa meninggalkan lagi, jadi untuk perkongsian malam ni, sejujurnya saya rasa satu perkara besar lah untuk berkongsi kan tentang tips kejayaan saya. Sebab saya rasa saya pun bukanlah orang yang hebat, bukannya orang yang cemerlang setiap masa, tak. Jadi saya rasa apa yang saya kongsi ni terpulang pada adik-adik, terpulang pada kawan-kawan kat luar sana. Kalau nak ambil boleh amalkan, kalau tak nak pun tak apa. Jadi insyaAllah saya akan sharekan. Baik, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pertama
Baik, pertama peperiksaan. Peperiksaan SPM, peperiksaan PT3, SMA. Saya nak cakap satu perkara yang saya belajar kan. Waktu saya form 1, dulu Ustaz Aidil kan. Ustaz Aidil, guru PJ saya. Ingat lagi ada senaman dekat dekat Padang tu. Ada senaman King Kong. Harap Ustaz Aidil ingat lah. Betul tu. Sebegitu. Okey, baik. Jadi insyaAllah saya nak kongsikan waktu saya form 1, batch form 5 waktu tu Ukhuwah 29. Okey, baik. Jadi waktu tu tak ada apa-apa lagi. Okey, cerita waktu form 2. Okey, waktu form 2 Ukhuwah 29 ni diorang semua baru diorang kan pergi, diorang kan sambung tingkatan 6 ambil STAM. Jadi ada seorang akak ni, tak kenal lah siapa nama dia kan. Dia yang buka mata Ana tentang apa tu peperiksaan sebenarnya kan. Sebab sejujurnya walaupun akak tu macam orang dia tu macam dengar main-main kan, Ana macam saya tu dengar benda yang dia cakap rasa macam benda yang sangat amazing lah, luar biasa cara dia berfikir lah. Jadi Ana harap lah setiap orang kat sini hari ni boleh ambil mentaliti akak tu yang Ana rasa macam sangat-sangat baik lah untuk kita tanamkan dalam jiwa kita. Apa akak tu cakap kan? Okay, akak tu cakap macam ni. Akak tu kata waktu akak tu nak ambil STAM, akak tu dia terlibat dengan kepimpinan sekolah, terlibat dengan NGO, terlibat dengan macam-macam urusan. Sehingga kan dia nak, waktu dia belajar tu, bukanlah nak cakap dia tak belajar langsung. Waktu dia belajar tu sangat-sangat terhimpit lah. Walaupun waktu tu ada pembelajaran secara bersemuka kan. Okay, dia kata apa? Dia pesan, dia kata adik-adik akak nak cerita macam mana akak dapat berjaya walaupun akak ni seorang yang sangat sibuk sampai orang tak percaya macam mana akak boleh berjaya kan. Akak tu kata akak sebenarnya bukan seorang yang pandai, tapi akak cuba cari keberkatan dalam setiap perkara. Pertama, dalam peperiksaan. Ramai orang kata peperiksaan ni periksa je pun, tak ada apa-apa. Okay. Jadi akak kata kenapa kita nak tengok macam tu? Kenapa kita tak pandang peperiksaan ni satu perkara yang Allah datangkan kat kita supaya kita dapat, okay, waktu peperiksaan mesti korang pernah nampak kan, ada orang yang tak pernah pegang buku boleh pegang buku. Orang yang tak pernah solat sunat boleh solat sunat. Orang yang tak pernah buat ni boleh buat benda yang dia tak pernah buat. Akak tu kata cuba kita betulkan balik niat kita. Kita pandang benda tu semua. Kita cakap dengan Allah. Cakap je dengan Allah. Allah tu Maha mendengar, betul? Cakap, ya Allah, hari ni contoh kan, adik-adik yang nak PT3, nak SMA, nak SPM kan. Cakap, ya Allah, sekarang saya dah umur 15. Sekarang saya dah umur 16, saya dah umur 17. Saya nak ambil PT3, nak ambil SMA, nak ambil SPM. Ya Allah, kau Tuhan aku. Ni ujian peperiksaan ni aku anggap sebagai satu perkara yang baik daripada Engkau, ya Allah. Jadi sebenarnya aku bersangka baik pada kau datanglah kebaikan kepada aku. Jadi akak tu cakap benda tu je. Maybe ramai orang kata alah periksa tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya cuba cari keberkatan dalam periksa. Sebab dalam peperiksaan ni salah satu cara kita nak tambah lagi pengharapan kita kepada Allah. Faham? Jadi bila kita tambah pengharapan kita kepada Allah, dalam masa sama sebenarnya kita tengah memperbaiki diri kita. Betul tak? Betul tak semua? Cuba betul. Okey, Fakhrul Nizam kata betul. Okey, kalau Fakhrul Nizam kata betul, betul lah tu. Okay, InsyaAllah. Okey, itu yang pertama lah. Jadi anda nak cakap jangan jadikan peperiksaan ni satu bebanan. Jadikan dia salah satu langkah untuk kita perbaiki diri kita. Okey, baik. Seterusnya, dalam kita nak jalani kehidupan kita, tak kisahlah untuk peperiksaan ataupun tidak, sentiasa jaga hubungan kita, pertama dengan Allah, kedua hubungan kita dengan manusia. Sebab apa yang anda nampak sendiri lah, ni daripada pengalaman anda. Jadi anda cerita je. Okay. Pertama, jaga solat. Sebab anda cakap orang yang tak jaga solat memang rugi dalam kehidupan dia. Tak kisahlah dalam peperiksaan ke, dalam kehidupan seharian, selepas
selepas peperiksaan ke sangat-sangat rugi. Jadi pertama, jaga solat, perbaiki solat. Bila jaga solat, perbaiki solat, sebenarnya kita tengah jaga kehidupan kita, perbaiki kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba dalam hidup ni kan, dalam hidup ni cuba jadikan apa-apa je amalan simple pun tak apa. Contoh, Abang Fakrul Nizam, contoh dia selalu dia Fakrul selalu buat apa? Benda yang baik. Benda yang jahat pun ada tapi tak banyak kot. Banyak perkara baik Fakrul buat kan. Contoh Fakrul jumpa guru-guru bagi salam, contoh. Jadi walaupun benda tu simple, cuba praktikkan benda tu. Okey, mungkin sekarang masing-masing sedang PDPR. Mungkin boleh offer diri untuk cakap dengan cikgu, Ustazah, saya nak tolong presentkan. Jujur Ana cakap kan, Ana bukannya seorang yang pandai sangat dalam subjek sains, tapi Ana selalu cakap dengan Ustazah Rahma kan. Ana kata, Ustazah tak apa saya tolong, tak apa saya buat ni, saya buat tu. Tak apa, memang susah. Jujur nak kena pegang phone, nak kena handle laptop lagi kan. Tapi cuba cari keberkatan. Kalau tak tahu, cuba belajar. Okey, boleh. Tu yang kedua lah. Cari keberkatan dalam ibadah seharian korang. Okey. Tu yang kedua. Okey, yang ketiga, nak ceritanya. Okey, yang ketiga nak cerita dalam kita tambah ibadah tu kan. Okey, buat je benda-benda yang simple, tapi pastikan korang istiqamah. Faham? Tak kisah, mungkin lepas ni Ana nasihat Ana nasihat. Ana dulu waktu form 3 dengar ada orang cakap kan, ada seorang hamba Allah ni, dia pekerja pembersihan kat Masjidil Haram kan. Kerja dia setiap hari bersihkan masjid kan. Setiap hari lepas habis solat Isyak, dia mesti buat satu perkara. Dia mesti bangun, solat witir 1 rakaat. Solat sunat witir 1 rakaat je, 1 rakaat. 1 rakaat sebenarnya tak sampai 2 minit kan. Baca dah Fatihah. Baca Fatihah. Tak. Okey, dah habis. Lepas tu habis je solat tu kan. Tapi nak ceritanya dia istiqamah tau. Istiqamah. Nak ceritanya abang dia cerita kan. Abang pada hamba Allah tu cerita. Dia kata adik dia buat benda tu je. Sepanjang hidup dia. Dalam setahun tu. Daripada start dia bekerja. Nak ceritanya keberkatan dalam kita istiqamah. Habis solat dia akan doa. Dia doa, ya Allah, aku nak mati nanti. Aku nak Syekh Sudes yang solatkan aku. Aku nak Syekh Sudes yang iring aku sampai aku ke Baqi'. Walaupun dia kat Madinah, walaupun dia kat Mekah, tapi dia minta moga Allah rezekikan dia perkuburan Baqi'. Nak cerita berkatnya amalan simple je kan. Amalan simple je 1 rakaat. Allah makbulkan. Imam solat jenazah dia Syekh Sudes. Syekh Sudes iring dia sampai ke Madinah untuk kebumikan dia. Kat mana? Kat perkuburan Baqi'. Jadi nak ceritanya dalam hidup kita, cuba try amalkan benda simple je. Contoh maybe sehari boleh selawat sekali. Selawat sekali tu. Faham? Okay, tu yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Okay, baik. Yang kedua, jaga hubungan dengan manusia. Okay. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang rakan, kita tak terlepas tau hubungan kita dalam kehidupan seharian kita. Dalam kita berinteraksi dengan ibu bapa kita, dengan guru-guru kita, dengan kawan-kawan kita. Okay, jadi nak ceritanya, walaupun kita kat rumah, maybe kita tetap juga kat rumah ada mak ayah, betul? Bagi ada mak ayah, ada mak ayah. Okay, baik. Lepas tu dekat rumah, maybe walaupun secara online, kita join kelas-kelas secara PDPR, betul? Dan tak dinafikan juga, kita bercakap dengan kawan kita walaupun melalui WhatsApp ke Instagram. Okay. Jadi nak ceritanya, jaga hubungan dengan manusia, jaga kata-kata. Jangan cakap benda yang orang tak suka. Faham? Nampak sendiri orang yang suka buat benda yang orang lain tak suka, banyak benda yang Allah tarik dalam hidup dia. Sebab bila kita suka buat orang lain tak suka, Allah pun suka bagi benda yang kita tak suka. Faham? Bila kita suka mengeluh, Allah suka bagi benda untuk kita mengeluh. Bila kita suka tak bersyukur, Allah suka bagi lagi banyak benda untuk kita tak bersyukur. Faham? Jadi perbaikilah diri kita. Diri kita ya. Ana tak cakap dengan antum je. Diri kita dalam hubungan kita dengan mak ayah kita.
dengan guru-guru kita, dengan rakan-rakan kita. Okay, baik. Jadi nak kira cukup untuk jaga hubungan tu. Okay, jadi tips untuk peperiksaan. Ni anda tulis lah sebab takut tertinggal kan. Okay, baik. Okay, yang pertama, time belajar. Okay, time belajar. Walaupun dalam kelas PDPR, first nak cakap hormatlah orang yang menyampaikan ilmu. Siapa guru kita? Macam mana cara kita nak hormat? Pastikan kita yang menunggu guru kita. Jangan guru kita yang menunggu kita. Faham? Pastikan kalau contoh kelas pukul 8. Okay, 7.55 maybe dah boleh standby semua. Okay, dah boleh ready dah masuk kelas. Dah siap buku, dah siap alat tulis. Ana cakap jujur Ana cakap, walaupun seminar secara online kan, Ana tulis tau setiap apa yang dalam seminar tu Ana tulis. Walaupun Ana tak tahu kan benda yang Ana tulis kan. Kadang waktu seminar mat kan, tak tahu apa benda yang tulis kan. Tulis je. Tulis, ambil keberatan. Okey, baik. Okey, jadi selesai. Yang pertama, time belajar. Okey, yang kedua, fokus. Maybe kelas PDPR sangat memakan tenaga kita kan. Kadang jadikan kita ngantuk, kadang sebab kita nak duduk satu tempat je. Okey. Jadi apa pun cuba sedaya upaya untuk fokus sepanjang kelas. Okey. Yang ketiga, ni Ana nasihatkan lah. Ana nasihatkan untuk diri Ana dan diri semua orang. Okey. Hormat pada ilmu. Ni benda yang Ana selalu nampak kat pelajar Samen. Okey. Waktu periksa, alhamdulillah semua pegang buku. Tapi cara pegang buku tu kadang-kadang kadang nak hafal buku tapi letak buku kat lantai. Bagi Ana jangan buat macam tu lah. Banyak guru-guru kita para ulama kan, nak dengar dia orang kata tak baik. Contohnya Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid kan. Dia nasihatkan kita hormatkan pada ilmu. Ustaz Megat pun banyak kali cakap. Jadi jaga buku. Jangan buku tu kita campak kan. Kalau boleh jaga betul-betul. Faham? Lagi-lagi subjek dini. Dah ada ayat Quran semua kan. Lepas tu letak bawah. Lepas tu hafal-hafal. Lepas tu fikir boleh berjaya. Actually hormat ilmu tu dulu. Hormat ilmu, insyaAllah ada keberkatan. Okay, baik. Okay, ni bonus lah untuk siapa yang mampu. Ni last. Okay, berkhidmat daripada guru. Sentiasa duduk dengan guru, ambil keberkatan. Maybe contoh tengah nak tunggu kelas, boleh borak-borak dulu, tanya contoh kelas usul kan. Okay, boleh tanya, Ustaz Yusri sihat, Ustaz Yusri, Ustazah Iman sihat, Ustazah, contoh. Okay, tanya Ustaz dah sarapan belum? Okay, jadi tolong cari cari keberkatan. Just dengan bercakap contoh benda-benda macam tu kan akan menyebabkan guru kita ingat pada kita tau. Mungkin nanti dekat kelas peperiksaan guru-guru kita akan sentiasa doakan kita. Tapi disebabkan kita ada hubungan baik kita dengan guru kita kan. Sebab kita tanya dah makan ke belum kan. Maybe waktu Ustaz Yusri tengah doa kan. Ya Allah Tuhanku, Fakhrul Nizam ni baik ya Allah. Sentiasa tanya saya dah makan ke belum. Jadi ya Allah, kau berikanlah keberkatan untuk Fakhrul Nizam jaya. Maybe dengan asbab benda-benda kecil ni kan. Jadi akan menyebabkan guru kita ingat pada kita. Okey, Anda rasa cukup sekadar tu kan. Okay, jadi Anda serahkan kepada Ustazah Zuraiha untuk meneruskan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Muhammad Asraf Omar bin Abdul Rahim di atas perkongsian yang Ustazah rasa sangat bermakna ya. Daripada apa yang Asraf cakap tadi adalah beberapa perkara yang Ustazah boleh cakaplah di sini, okey. Yang pertama, okey, keberkatan. Okey, ingat anak-anak berkatnya di situ ya, ilmu itu. Yang kedua, sentiasa jaga hubungan kita dengan Allah dan manusia kita. Okey, memang kalau saya nampak Asraf pun yang pertama hormat guru lah, okey. Yang ketiga, istiqamah. Okey, istiqamah. Dan ada satu kata-kata ni yang saya nak kongsi dengan pelajar jugalah ya kan. Terus istiqamah dalam belajar, bukan banyak istirahat. Jadi teruskan istiqamah itu, belajar semua barang yang kamu hadapi, insya-Allah. Okey, seterusnya majlis juga mengalu-alukan kehadiran Tuan Haji Muhammad Nur bin Ismail, Pengetua SAM Jeram. Selamat datang Tuan Haji.
Tuan Haji Muhammad Nur, selamat datang ke majlis kami. Terima kasih kerana bersama-sama kami pada malam ini ya. Terima kasih kerana menjemput tahniah kepada Haji. Ashraf dan Fahrul. Ya. Ya Allah, lama tak dengar suara ini. Okey Tuan Haji, terima kasih kerana dapat bersama-sama kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, saya teruskan ya dengan menjemput Saudara Muhammad Fakhrul Nizam bin Wahab untuk berkongsi apakah tips dan cabaran dan apakah kata-kata motivasi untuk dia kongsi bersama dengan adik-adik tingkatan 4 dan 5. Majlis mempersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Jelas tak suara saya? Sangat jelas Fakrul. Sangat jelas Fahrul. Jelas sorry. sangat. Jelas. Jelas. Okey, jelas. Okey, cuma. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, terima kasih kepada semua guru-guru Sekolah Agama Menengah Rawang dan bekas guru Sekolah Agama Menengah Rawang dan juga semua rakan-rakan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okay, insyaAllah di sini saya akan berkongsilah, tak banyak pun tips, cuma adalah untuk dikongsikan. Okay, baiklah, yang pertamanya sebelum kita nak buat apa-apa, kita kena ingat satu benda tau. Dulu waktu dalam usrah waktu Ana form 4, benda ni adik-adik usrah Ana selalu pesan ni. Dia pesan macam ni. Katanya dia ada bagi satu ayat tau. Ayat ni Ana pernah dengar dan sampai sekarang Ana berpegang lah dekat ayat ni. Ayat tu dia berbunyi macam ni. Waktu kita lahir, ramai kot yang tahu ayat ni. Waktu kita lahir, kita menangis dan orang sekeliling kita tengah tersenyum, dan jadikan waktu kita mati nanti kita pula yang tersenyum dan waktu tu orang sekeliling kita tengah menangis. Ayat dia macam tu. Jadi so daripada point tu orang pun kata, jadi macam mana nak jadikan benda tu satu realiti kan? Jadi kita kena berpegang kepada dua benda ni. Benda ni sama dengan apa yang Abah Acap kata, iaitu kita kena sentiasa menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan juga kita kena sentiasa jaga hubungan baik kita dengan manusia. Macam tu. Maksudnya kalau hubungan baik dengan Allah ni insya-Allah semua boleh berpegang, semua boleh jaga. Tapi dengan manusia ni kita akan rasa susah sikit. Macam kalau Ana dulu, ni tak Ana revealkan je lah. Saya cerita, dulu Ana dengan Abah Cik Omar, kita orang macam kadang-kadang rasa tak puas hati dengan form. Korang jangan bagi tahu dengan form kita orang tau. Kita orang rasa tak puas hati dengan form kita orang. So kita orang pun macam dia berbincang. Pasal ada, bukanlah mengutuk, tak, cuma bermuzakarah. Macam tu. Istilah baik dia bermuzakarah dengan masalah-masalah form dia. Masalah-masalah form kita orang. Jadi daripada benda itulah yang akan membentuk diri kita semua. Macam tu. Dan korang kena ingat juga ada satu ayat ni, iaitu dia kata ni antara amalan yang lain yang Ana buat yang tak adalah nak berlagak, cuma just nak berkongsi, iaitu ada satu ayat ni. Acap yang gelak. Okay, ada satu ayat ni, dia kata berdoalah bukan kerana ada hajat untuk dipenuhi, tetapi ada nikmat yang perlu untuk kita syukuri. Maksudnya kat sini, dalam setiap doa kita, dalam permulaan tu kita banyakkan perkataan alhamdulillah. Maksudnya kita bersyukur banyak sangat nikmat yang Allah kasih dalam hidup kita. Maksudnya kita bersyukurlah atas nikmat kehidupan, atas nikmat ujian, atas nikmat kesabaran yang Allah, banyak nikmat, sangat banyak nikmat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Dalam setiap benda tu kita cuba sebut, insya-Allah benda tu akan semakin bertambah dalam kehidupan kita. Okey, itu yang kedua. Seterusnya untuk yang ketiga, okey, ini dia macam pelik sikit lah, tapi Ana selalu buat juga, iaitu Ana suka imagine. Maksudnya kadang-kadang kalau Ana macam bosan tak ada kerja, Ana ni suka macam orang kata bahasa mudah dia berangan. Ana keberangan macam Ana tutup mata, lepas tu Ana berangan yang Ana tengah naik pentas
naik pentas, bukanlah naik pentas, sebelum naik pentas tu anak berangan macam Ustaz Hidayah atau Teacher Nani, dia macam dia cakap macam ni. Dia kata seterusnya dengan ni saya mengumumkan keputusan pelajar terbaik SPF dengan keputusan Bahasa Melayu A+. Ana bayangkan semua subjek 11 subjek tu A+. Ana bayangkan. Lepas tu okey, ini agak berlebih lah, tapi ana suka bayangkan. Dan dia juga merupakan antara pelajar terbaik Malaysia. Ana bayangkan macam dan pelajar ini juga antara pelajar terbaik Malaysia. Macam tu, macam tinggi kan angan-angan. Tapi tak apa, benda tu lah yang akan sentiasa macam memujuk diri kita untuk buat kita belajar. Dia setiap kali Ana rasa macam tu, macam aku best student ni, macam tu. Dan dari dulu lagi anak suka imagine benda tu. Okey, dan itu yang ketiga. Lepas tu untuk yang keempat, kita kena sentiasa menjaga hati orang. Okey, ni apa yang Ana kata tadi. Untuk okey macam ni. Kalau contohlah dalam kita belajar, sebenarnya kadang-kadang kita pun akan rasa macam susah. Kita rasa susah nak study. Okey, Ana pun jujur waktu Ana form 4 dulu, sumpah Ana sangat benci subjek kimia. Kimia dengan NMAT. Dua benda tu memang kalau boleh Ana nak jauhkan. Tapi disebabkan kita, yalah, tak nak kenalah hadap kan, dah ambil saiz tulen. Jadi setiap kali macam Ustazah Shima, Ustazah Zawatil masuk, macam tak nak hadapkan je. Faham tak faham, tolak tepi. Kita just dengar je, macam tu. Dan Ana juga suka macam contoh dalam kelas usul, macam Ustaz Yus selalu tanya macam siapa nak present. Ana macam kelas Ana pun macam tawaduk semuanya. Jadi Ana pun macam sukarela lah. Jadi daripada benda tu lah dia akan sentiasa menambahkan lagi pengetahuan kita tentang satu-satu subjek yang kita nak tu. Macam tu. Okey, seterusnya untuk tips belajar pula. Okey, kalau untuk tips belajar ni tak ada yang istimewa sangat lah. Cumanya Ana nak share. Kalau contohlah dalam kita nak buat dalam kita Google Meet, dalam PDPR korang, kalau korang rasa semua tu susah, memang susah. Korang just hadap je. Orang kata just follow the flow. Kalau korang faham ke tak faham, semua tu tolak tepi. Asalkan korang join je. Ada yang tanya Ana macam mana kita nak hafal kat rumah kan susah. Tapi to be honest, Ana dulu dekat rumah, dia macam bukan malas nak hafal, cuma dia macam tak rajin. Macam tu, dia tak rajin nak hafal. Faham kan? Dia tak tahu nak describe macam dia, tapi dia macam tak rajin nak hafal. Jadi macam mana Ana nak hadap benda tu, setiap kali Ustaz Yusri atau Ustazah Yusliza bagi kerja dekat WhatsApp ke dekat Telegram, terus buat. Kalau tak tahu, even Ustaz tak kasih tengok buku, tak apa. Taklah, maksudnya macam bukanlah tengok buku, bukanlah melawan cakap Ustaz Yusri minta maaf, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah kita just rujuk kembali, ulang kaji apa yang kita dah belajar tu. Macam tu. Supaya benda tu insya-Allah lama kelamaan akan membentuk diri kita juga. Acap jangan gelak acap. Okey, seterusnya. Dan sebelum Ana akhiri, tu je, tak banyak pun. Ana cuma nak share beberapa benda. Ana nak share satu kisah, dan kisah ni insya-Allah akan membantu korang. Yang mana satu ketika dulu Saidina Ali, dia pernah bertanya kepada sahabat. Dia tanya, dalam banyak-banyak benda dalam dunia ni, benda apa yang paling kuat? Lepas tu sahabat pun tak tahu. Saidina Ali kata, benda yang paling kuat Allah ciptakan adalah besi. Tapi besi ni dia kalah dengan satu makhluk. Makhluk ni bernama api. Sebab api ni boleh leburkan besi. Tapi sekuat-kuat api pun, dia kalah dengan satu makhluk. Makhluk itu bernama air. Dan sekuat-kuat air pun, dia kalah dengan satu makhluk yang bernama awan. Awan ni pula, sekuat-kuat awan, dia akan kalah dengan satu makhluk yang bernama angin. Angin ni pula, sekuat-kuat angin, dia akan kalah dengan satu makhluk yang bernama gunung ataupun bukit lah, senang cerita. Bukit dengan gunung tu pula, sekuat-kuat mereka, diorang akan kalah dengan makhluk yang bernama manusia. Manusia kita, manusia pula, sekuat-kuat kita akan kalah dengan satu makhluk yang bernama tidur.
dan tidur, sekuat-kuat tidur, kita akan kalah dengan satu makhluk yang bernama makhluk inilah yang akan datang dalam hidup kita nanti waktu korang nak exam nanti, iaitu kesedihan dan juga kerisauan. Dan kerisauan dan juga kesedihan ni diorang akan kalah dengan satu makhluk yang bernama zikrullah, iaitu dengan mengingati Allah. Jadi senang cerita, dalam setiap kehidupan apa yang korang buat dalam kehidupan ni, sentiasalah ingat kepada Allah. Tu je. Jadi sebelum Ana tutup, Ana just nak cakap study now, be proud later. Korang belajar sekarang, korang jadi bangga kemudian. Lepas tu jadikan usahamu sepahit empedu agar kejayaanmu semanis madu. Dan korang kena ingat juga, an-najah ya'ti bil hikmah wal hikmah ta'ti bil fashal. Kejayaan itu datangnya dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu datangnya daripada kegagalan. Jadi kalau korang rasa korang gagal sekarang, korang rasa semua tu susah sekarang, tak apa. Itulah proses dia. Kalau korang tak gagal sekarang, bila lagi korang nak rasakan kejayaan tu. Okey, insya-Allah itu saja daripada Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih di atas perkongsian daripada Abang Kulam bin Wahab. Okey, saya rasa perkongsian yang disampaikan tu daripada Abang saudara Muhammad Asraf dan saudara Fakrul amat sangat, saya rasa sangat boleh pelajar-pelajar tingkatan 4 dan 5 guna. Okey. Okey, apa yang dapat saya rumuskan di sini daripada perkongsian dua orang pelajar SPM 2020 ni, saya tertarik dengan yang pertama apabila pertama ialah menjaga hubungan baik kita dengan Allah kita. Kan, walaupun kamu PDPR pada masa sekarang, jaga hubungan kamu dengan ibu bapa kamu, yang penting Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan satu daripada Fakrul tadi yang saya suka juga, ingin saya kupaskan ialah berkaitan dengan imagine. Kan, bila Fakrul cakap imagine tu sesuatu yang kalau dari segi counselling lah, psikologi sebenarnya, bila kita imagine sesuatu yang positif, sebenarnya ia akan menaikkan satu perasaan yang positif pada diri kita. Kan? Walaupun tak apa, sekurang-kurangnya kita buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Saya rasa kalau pelajar-pelajar tingkatan 4 imagine benda-benda yang baik lah, walaupun Fakrul kata tadi kan, contohnya macam dia kata okey, macam proud, macam bangga dengan diri sendiri, tak apa. Kita kenal diri kita macam mana kan. Okey. Jadi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Fakrul dan Asraf di atas perkongsian pada hari ini. Ada kata-kata semangat tak untuk adik-adik ni? Fakrul, Asraf, last. Kata-kata Acap dulu. Okey, saya dulu. Untuk adik-adik ni. Okey, sejujurnya kata-kata semangat untuk adik-adik ni. Okey, sejujurnya dah lama dah simpan benda ni kan. Sebab waktu belum benda ni terjadi kan. Dah bayang kalau Allah rezekikan satu hari nanti nak kongsi, nak share macam ni tips dah berjaya kan. Anda nak cerita benda ni jugalah. Okey. Mat saya waktu saya tingkatan 4 saya gagal. Dapat F 29. Semalam kemarin saya check SAPS kan. Okey. Nak cerita kan? Betul. Ustaz dah check juga. Okey, betul kan? Betul, tak tipu. Okey. Dengan nak cakap kan, guru-guru sama ni kan, tolong hargai perjuangan dia orang. Okey. Nak cerita satu malam ni Ana tengah buat mat kan dengan seorang sahabat Ana kan. Ana belajar mat selalu dengan dia sebab fikir nak improve kan. Fikir kalau dapat B, C pun okey lah. Okey. Tengah belajar tiba-tiba datang 2-3 orang. Cakap, Jap buat apa tu? Betul, cakap tengah belajar mat. Betul dia kata, belajar buat apa? Kau gagal kan? Betul, serius. Dan tu koyak gila kan. Saya takkan nak nangis pula kan. Macam terus tutup buku macam malas nak buat kan. Okey. Tiba-tiba pagi tu kan. Lepas tu fikir lah macam mana nak buat mat semua kan. Kawan-kawan pun macam nak tak nak je tolong kan. Lagi-lagi dah peli-peli pula. Lepas tu pagi tu tiba-tiba Ustazah Nur Azli datang depan depan kelas panggil. Lepas tu cakap, Ashraf, saya rasa saya nak bantu awak mat awak.
sebab saya nak saya tahu awak boleh. Bila Ustazah cakap macam tu kan, itu dah baru rasa ada semangat kan. Lepas tu dalam kelas pula kan, Ustaz Hamdan pula setiap kali waktu mat dia cakap, Ashraf boleh buat tak? Bila Ustaz Hamdan tanya macam tu, rasa macam ada Ustaz masih bagi harapan kat orang gagal ni kan, orang gagal subjek dia. Ustaz masih bagi harapan yang sebenarnya Ustaz nak kita semua berjaya kan. Ustaz tanya seorang-seorang, bukan tanya Ashraf seorang kan. Tanya Ashraf boleh buat tak? Lepas tu cakap boleh kan. Kalau tak faham tanya terus. Okey. Lepas tu nak ceritanya Ustazah Nur Azli dulu nak cerita pengorbanan dia kan. Pagi tu dia datang, dia kata saya nak tolong awak. Lepas tu tahu tak dia buat apa? Setiap minggu dia balik lambat petang daripada pukul 2 sampai asar sebab dia ajar anak seorang mat seorang-seorang kat bilik guru. Sejujurnya nak cerita juga betapa besar pengorbanan Ustazah kan. Saya nak cakap terima kasih sangat sebab tolong saya daripada gagal. Saya boleh sebenarnya dapat merasa A. Lepas tu Ustaz Hamdan pula bukan nak cakap guru-guru lain tak ada pengorbanan guru-guru lain saya sangat hargai, tapi saya nak cerita macam mana saya gagal. Nak cerita boleh berjaya juga sebab ada guru-guru kita kan. Ustaz Hamdan pula waktu malam-malam kan kita orang kat asrama kan. Ustaz Hamdan korbankan masa waktu malam dia, dah pagi mengajar, lepas tu ada macam-macam lagi nak kena buat. Malam dia datang, dia ajar kita orang. Nak ingat lagi, anak dia selalu call tanya Abi bila nak balik. Banyak kali call, tapi dia tetap juga ajar kita orang. Nak cerita walaupun korang ni gagal, walaupun korang maybe slow kan, tapi jangan putus harapan tau, sebab di sisi korang ada guru-guru yang sangat prihatin tau. So hargai guru-guru korang, hargai persekitaran korang yang sangat-sangat membantu korang untuk berjaya. Manfaatkan. Okey, nak ceritanya hargai. Okey, tu saja. Satu kataan, hargai. Okey. Fakrul Nizam. Okey, Fakrul pula. Kata-kata semangat untuk adik-adik. Terima kasih Ashraf. Saya tak banyak, cuma just nak kata-kata. Okey, baik. Okey. Tak banyak, cuma nak pesan yang apa pun cara korang belajar, semua tu hanyalah perkara yang kedua semata-mata. Kalau untuk Ana, perkara pertama yang Ana rasa benda ni lah yang menjadikan Ana yang sekarang adalah daripada keinginan korang. Okey, kalau Ana dulu macam setiap kali study, Ana akan timbulkan rasa ni macam ni. Aku nak berjaya supaya pertama aku nak berada ke atas orang lain. Dia macam jahat sikit, tapi dia nak dia nak rasa macam ni nak cakap. Dia benda itulah yang akan menyebabkan engkau berusaha lebih daripada orang lain. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, Ana ni jenis yang pantang kalau ada orang lain macam dia macam lagi pandai daripada aku tak puas hati ni. Macam tu. Jadi contohlah kalau dalam subjek dini, Ana cukup pantang dengan 3 orang ni. Iaitu Abah Acap kau, Abah Izzuan dengan Abah Afnan. Memang 3 orang ni memang gempak dalam dini. Dia macam setiap kali dalam subjek dini Ana mesti akan macam macam mana subjek, macam mana dia orang punya result, macam mana dia orang punya result. Jadi korang timbulkan rasa jealous tu. Dan jealous ni bukan dengan kawan-kawan korang je, dengan cikgu-cikgu. Contohlah kalau macam ni nak cakap, contohlah saya kalau tak pernah nampak Okey, Aronip cuba okey, lepas tu Ana nak cakap yang macam kalau dengan cikgu pula, Ana kadang-kadang bukanlah kadang-kadang, selalu jugalah akan rasa jealous bila contohlah macam cikgu yang ajar kelas Ana, dia lagi rapat dengan budak kelas lain. Dia macam tak puas hati. Bukanlah tak puas hati, memang tak puas hatilah. Jadi bagi nak meraih apa orang kata attention seeker, macam tu, nak dapatkan perhatian diorang ke Ana, benda tu menjadikan Ana lagi semangat nak study. Macam aku kena pandai ni. Kalau aku pandai nanti cikgu boleh pandang aku. Macam tu. Jadi benda tu lah yang membuatkan Ana lagi rasa nak study. Macam tu. Jelas tak? Jelas. Tak jelas. Anak-anak respon sikit, tak apa. Kita respon sikit apa yang Abang cakap ni. Jelas. Jelas tak?
Zah, dah. Tulis tangan tangan. Gila. Okey. Boleh dengar suara pun tak apa dah. Okey. Terus. Fakrul. Okey, jadinya jadi last nak cerita kat sini, apa pun yang korang buat, bagaimana pun cara korang study, benda yang paling utama adalah keinginan korang. Korang pasanglah keinginan korang, tak kisahlah macam mana sekalipun korang. Fakrul. Ya Ustazah. Zah, dah. Dah ke? Dah. Dah. Okey, terima kasih kepada Muhammad Fakrul Nizam dan Muhammad Ashraf Omar di atas perkongsian. Apa yang boleh Ustazah kongsikan lagi ialah maksudnya di sini kita kena ada kemahuan. Jangan anggap satu kegagalan pada diri kita tu kita menyekat untuk kita hadapi cabaran kita pada masa hadapan. Kalau Ustazah tengok daripada pengalaman Ashraf tu, memang Ustazah sama-sama. Okey, tengok Riza Ashraf masa tu trial, Ustazah ingat untuk pilih pelajar sukses. Kan? Jadi jugalah. Jadi alhamdulillah dengan keizinan diri sendiri. Okey, diri sendiri insya-Allah Allah akan bantu umat-umatnya. Okey, jadi saya saya rumuskan di sini. Okey, saya akan nanti untuk penutup ya. Okey, saya mewakili pihak penganjur mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Okey, pelajar, guru, ibu bapa, kan pengetua-pengetua, okey, bagi dalam menjayakan program pada malam ini. Kami guru-guru Samrawang mendoakan Ashraf dan Fakrul beroleh kejayaan. Okey, terus sambung belajar, capai apa yang diinginkan, jadi orang yang berguna insya-Allah. Dan jangan lupa kami di sini. Okey, sedih pula. Okey, semoga program ini dapat menjadikan satu inspirasi, okey, buat anak-anak tingkatan 4 dan 5. Jangan give up. Pandemik COVID-19 sekarang, belajar secara online, PDPR, teruskan usaha anda. Okey, cikgu-cikgu Samir ni insya-Allah Allah hadirkan insan-insan yang terbaik semuanya insya-Allah. Okey, saya suka kongsi satu kata-kata ini iaitu anak-anak, jadilah semangat kita seperti lingkaran. Okey, tidak berakhir dan tetap pada pendirian. Maksudnya kita kena ada matlamat, kita kena ada satu, apa hala tuju kita. Okey. Ada insan-insan yang sudi membantu anda. Okey. Berbaju kurun, kain sutera, tampaknya indah berhias labuci. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Sekian saja untuk program pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.